بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik. Sambung balik pembacaan kitab matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Imam Abdullah Bafat Al-Hadrami, sampai kepada fasal berkaitan dengan masalah takbir. Sebelum kita terang dulu masalah takbir. Takbir di sini dengan makna takbir raya. Takbir raya dia kait dengan dua. Ada dua jenis takbir raya. Pertama dipanggil takbir mursal, yang kedua dipanggil takbir muqayyad. Ada dua jenis. Pertama dipanggil takbir mursal, yang kedua dipanggil takbir muqayyad. Baik, kita pergi satu-satu. Takbir mursal iaitu takbir yang tidak terikat dengan apa-apa perkara. Duduk buat apa saja kita takbir. Duduk saja tengah naik atas motor kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengah kucah dodo buat kuih raya, buat lauk raya, kita takbir. Itu dipanggil takbir mursal. Takbir yang umum, tidak terikat dengan benda-benda. Yang kedua dipanggil takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Takbir muqayyad adalah takbir yang terikat dengan selepas sembahyang. Takbir yang dilakukan pada selepas solat. Baik. Takbir mursal ada pada hari raya Aidilfitri, ada pada hari raya Aidil Adha. Takbir mursal, yakni takbir yang dilepaskan, tidak terikat dengan apa-apa perkara, ada pada hari raya Aidilfitri, ada pada hari raya Aidil Adha. Bila tu? Iaitu start selepas tenggelam matahari pada malam raya sehingga solat hari raya. Nampak tak? Daripada malam raya, maghrib malam raya, sampailah kepada solat hari raya. Takbir solat hari raya. Takbiratul ihram solat hari raya. Adapun bagi takbir muqayyad, takbir yang diikatkan dengan selepas solat, hanya ada pada hari raya Aidil Adha sahaja, tidak ada pada hari raya Aidil Fitri. Kita ulang sekali lagi. Takbir muqayyad hanya ada pada hari raya Aidil Adha sahaja, tidak ada pada hari raya Aidil Fitri. Cuma dia ada perbezaan sedikit pada orang yang melakukan ibadah haji dengan orang yang tidak melakukan ibadah haji. Orang yang melakukan ibadah haji, maka dia takbir pada zuhur hari raya pertama 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah waktu subuh, iaitu ketika nafar sani. Adapun selain daripada orang yang melakukan ibadah haji, dia takbir bila? 9 Zulhijjah. Esok raya, hari ni takbir dah. Takbir apa? Takbir muqayyad. Takbir selepas semayang. Bila start? Daripada waktu subuh. Sama ada dia semayang sunat ataupun semayang fardu. Bahkan ulama ada semayang jenazah pun. Jelas? Bila? Sampai ke asar hari 13 Tashrik. Kalau orang buat haji, zuhur hari 10 Zulhijjah sehingga subuh 13 Zulhijjah. Berbeza dengan orang selain daripada orang buat haji. Jelas? Baca. Besar penerangan. Okey, kita baca. Orang tak
buat haji ni 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Jadi 5 hari. 9 Hari Arafah. Hari kita puasa sunat tau. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Amin. يكبر غير الحج برفع الصوت إن كان رجلا. Baik, maka bertakbir ghairul haji, selain daripada orang buat haji, biraf'i sauti, dengan mengangkat suara. Sebab apa? Sebab orang buat haji ni, masalah takbir ni nak cerita ni masalah takbir mursal. Ni masalah takbir mursal ni. Masalah takbir mursal, orang takbir mursal selain daripada orang haji yang sunat buat takbir mursal. Orang buat haji tak sunat takbir mursal. Sebab apa? Ketika itu dia tengah sibuk dengan kerja-kerja haji dia. Maka dia kena buat kerja-kerja haji dia. Ghairul haji, selain daripada orang buat haji, bi raf'is sauti, dengan mengangkat suara. Takbir mursal sunat kuat. Takbir muqayyad tidak syarat kuat, tapi pertengahan sahaja. In kana rajulan, sekiranya dia lelaki. Orang puang tak payah kat suara lah, sebab fitnah. Baik, sambung. من غروب الشمس ليلتي العيدين في الطرق ونحوها. Dari bila start tu? Min ghurubi syamsi lailatai, pada permulaan tenggelam matahari pada 2 malam hari raya. Fi turuqi wa nahwiha, pada jalan-jalan dan seumpamanya, seumpama jalan. ويتأكد مع الزحمة 3 تكبيرات متوالية. Wa yata'akkadu ma'a zahmah, dan jadi sunat muakkad tu ketika kita zahmah. Apa maksud zahmah? Tengah bersosok, orang tengah ramai, malam raya pergi shopping. Tengok orang penuh duduk shopping. Kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunat. Jelas. Banyak mana takbir tu? Salasa takbiratin mutawaliyatin. 3 kali takbir yang berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak tak? Wa yazidu, dan ditambah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hak masyarakat kita buat ni comel dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lah, cuma lagu je dah. Lagu orang Melayu ni lembut sikit. Lagu orang Arab kerah. Tengah-tengah syahadu pun berhenti syahadu. Wa nudiba, dan disunatkan. Ziyadah tu ditambah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah dia sebut sampai situ je. Tapi kalau tengok dalam Manhajul Qawim, dia akan tambah macam hak masyarakat kita tambah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar. Inilah apa? Jadi benda hak orang Melayu kita buat ni betul dah ikut kitab. Memang hak dalam kitab dah. Yalah, sambung. ويستمر إلى تحرم الإمام. Dan berterusan takbir tadi tu daripada tenggelam matahari sampai bila? Yastamiru, berterusan ila taharrumil imam, sehingga takbiratul ihram imam. Hak tu kali sembahyang jemaah. Dah kali sembahyang seorang, sebelum takbiratul ihram dia. Jelas. ويكبر الحاج من ظهر يوم نحر إلى صبح آخر أيام التشريق. Baik. Dan bertakbir orang hak buat haji. Ni masalah takbir muqayyad pula. Selesai dah masalah takbir mursal, sekarang ni nak terang masalah takbir baru, iaitu takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni benda wa yukabbirul hajju, dan bertakbir oleh orang yang haji. Min zuhri, daripada zuhur. Zuhur benda yaumin nahri, zuhur hari raya. Lepas dia tahallul awal dah. Lepas dia tahallul awal kan, maka
ila subhi akhir ayyamit tasyrik, sehingga subuh hari akhir tasyrik, subuh hari 13 Zulhijjah. Faham? Wa yukabbiru, dan dia dan bertakbir. Siapa takbir tu? Ghairuhu ay ghairul hajj, selain daripada orang buat haji, min subhi Arafah, pada subuh hari Arafah. Bila sebut 10 hari Arafah, subuh hari Arafah hari apa? 9 Zulhijjah. Jadi kita takbir 5 hari, rebang 4 hari. Ha tak? Kita rebang 4 hari, takbir 5 hari. Sebab apa 5 hari? 9, 10, 11, 12, 13. Ada pun kita rebang 10, 11, 12, 13. Lah. Sampai bila? Ila asri akhir tasyriq. Sehingga asar hari terakhir tasyriq. Asar 13 Zulhijjah. Bila nak takbir? Ba'da kulli salati fardin aw naflin. Daripada selepas sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Ni takbir muqayyad selepas sembahyang. Sama ada sembahyang tadi, sembahyang fardu, sembahyang sunat. Contoh, kita sembahyang qabliyah zuhur. Hari ni raya qabliyah zuhur. Sebelum tu duduk saja. Allahu Akbar. Tapi yang kuat, ya muqayyad ni dok sunat jahar. Ya jahar ni pada masalah takbir mursal. Adaan wa qadaan, sama ada sembahyang tadi qada ke tuna, sunat takbir muqayyad. Wa janazah, dan juga sembahyang jenazah pun, lepas sembahyang jenazah sunat. Wa in nasya, sekiranya dia terlupa, sudah sembahyang dak teringat, duduk relax, duduk zikir dulu apa semua, kabbara idza tazakkara, dia sudah sembahyang, dia dah ingat hari biasa, duduk zikir. Contoh 9 Zulhijjah kan, 9 Zulhijjah dah biasa, ni baru ngaji, baru nak beramal, lepas 9 Zulhijjah duduk zikir, la ilaha illallah, tu ya pun Allahu Akbar, Allah lah. Kabbara idza tadhakkara, bila dia teringat. Wa yukabbiru, dan sunat bertakbir, li ru'yatin na'ami fi ayyamil ma'lumat, dan dia bertakbir ketika melihat binatang-binatang ternakan, binatang-binatang ternakan hak nak rebang ni lah. Wa hiya 10 Zulhijjah, pada 10 Zulhijjah. Cuma masalah 10 Zulhijjah ni anda dah nak cari ni. Sama ada 10 di sini, yakni start 1 hingga 10 Zulhijjah, ataupun 10 Zulhijjah, 10 Zulhijjah tu saja. 10 hari Zulhijjah, dalam tu ada sebut. Itu dia qala al-mufassirun al-ayyamul ma'lumat hiya al-ashrul ula min Zulhijjah. Seolah-olah zahir di situ 1 sampai 10. Tapi biarlah anak akan cek balik kitab-kitab, lepas tu anak akan maklum balik lagi. Walau syahidu, sekiranya menyaksi siapa ni? Orang awak tengok proses rebang tu lah. Qabla zawal, sebelum ni masalah lain. Silap. Walau syahidu, sekiranya naik saksi. Seseorang tu naik saksi. Qabla zawal, sebelum gelincir matahari, yakni sebelum masuk waktu zuhur. Bi ru'yatil hilali lailatal madiyah, dia nampak anak bulan malam. Aftara wa sallaina, maka kena buka, kemudian kena sembahyang. Gini, ni masalah ni gini. Hari ni 29 Ramadan. Esok boleh jadi 30 Ramadan, esok boleh jadi 1 Syawal. Jadi, kampung kita ni tak nampak anak bulan malam ni. Ada seorang nak nampak anak bulan. Tiba-tiba esok, orang hodoh ulu, dia mari jumpa qadi, jumpa pemerintah, dia khabar ke pemerintah, wahai qadi, wahai pemerintah, malam saya nampak anak bulan. Hal keadaan dia pula orang yang adil, 2 orang. 2 orang yang naik saksi. Baik, maka ketika itu qadi kena buat keluar arahan supaya buka dan sembahyang. Sebab apa? Sebelum zuhur. Sebabkan waktu sembahyang raya kan bila? Ingat tak masalah ni? Sembahyang raya kan daripada terbit matahari sampai gelincir matahari. Jadi sekarang ni dia naik saksi sebelum gelincir matahari. Maka dah sembahyang. Tapi kena bukalah sebab puasa tadi dah sah. Faham? Wa sallaina al-'id, kemudian kena sembahyang raya. Sebab apa? Sebab masih lagi waktu sembahyang raya. Faham?
Au ba'da zawal, ataupun dia mari naik saksi tadi tu selepas gelincir, lepas masuk waktu zuhur dah. Wa'adilu, dan memang dia orang adil, dia adilkan dia, memang dia orang adil. Qabla ghurubi, mari lepas zuhur tapi sebelum ghurub, sebelum tenggelam matahari. Maksudnya sebelum masuk waktu maghrib. Maka fatat waktu qada, luputlah semayang raya tadi, kemudian kena qada. Nak qada bila? Qada bila-bila. Nak qada esok boleh, nak qada malam ni boleh, qada bila-bila boleh. Faham? Tapi ulama kata puasa itu mana? Puasa itu kena buka lah. Sebab apa? Sebelum maghrib lah. Au ba'dal ghurub, ataupun dia mari naik saksi tu lepas ghurub lah, selepas garik. Dia duk ulu, dah nak berakit tu bukan mudah. Lawan arus sungai apa semua nak mari. Kabos qadi malam saya nampak anak bulan. Lepas tu dia adil, tapi lepas garik lah. Maka kata ulama masa tu tak ada manfaat lah. Tak ada faedah dah. Sebab apa? Sebab orang sudah dah buka, orang puasa dah hari ni. Maka esok suliyat minal ghadi adaan. Esok semayang secara tunai. Mayang raya macam tunai. Faham tak? Kalau yang selepas zuhur sebelum maghrib tu buka, masa maghrib tu buka. Tak, buka lalu lah. Mana boleh dah tahu dah. Lah. Sambung. Babu salatil kusuf. Hiya sunnatun muakkadatun wa hiya rak'atan wa yustahabbu ziyadatul qiyamaini wa ruku'aini wa tatwilul qiyamati wal ruku'ati was sajadati wal jahru fil qamar. Disebut wal jahru fil qamar saja. Ada Isra situ. Ada Isra. Wa israru fil syamsi. Di sini sebut wal jahru fil qamar. Sila ngapa dulu tu kata wa israru fil kusuf. Fil syams. Baik. Babu salatil kusuf, sembahyang pada masalah sembahyang gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kalau kusuf dengan makna gerhana matahari, kalau khusuf gerhana bulan. Kita sebut dah masa ngaji risalah jamiah hari tu, cara nak sembahyang gerhana ni ada 3 kaedah. Kaedah pertama, sembahyang macam biasa, 2 rakaat macam sembahyang sunat biasa. Pertama. Kaedah kedua, tambah 2 rakaat dengan 2 qiyam. Jadi 1 rakaat, 2 rakaat, 2 qiyam. Jadi semua sekali 2 rakaat jadi 4 rakaat, 4 qiyam. Tu kaedah kedua. Kaedah ketiga, 2 rakaat, 4 rakaat, 4 qiyam dan dipanjangkan setiap rakaat. Panjangkan setiap qiyam, setiap rakaat. Lah. Tu 4 kaedah. Tu 3 kaedah. Hiya sunnatun muakkadah, dan ia itu adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat muakkad dan sunat juga dilakukan berjemaah. Kalau buat seorang-seorang boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi afdal berjemaah. Wahya raka'atan, dan dia adalah 2 rakaat. Hak ni kaedah pertama. 2 rakaat hak biasa. 2 rakaat hak biasa. Wa yustahabbu, dan disunatkan ziyadatu qiyamaini wa ruku'aini. Disunatkan tambah 2 qiyam dan 2 rakaat. Jadi bila tambah 2 qiyam 2 rakaat jadi apa? 4 qiyam 4 rakaat. Ni kaedah kedua. Kaedah ketiga, wa tatwilul qiyamati war ruku'ati was sujuda was sajadati, dan juga memanjangkan berdiri. Sebab apa dia qiyamat dia jadi jamak? Sebab 4. Ulama kata panjang tak panjang tu, rakaat pertama Baqarah, qiyam pertama Baqarah, qiyam kedua Ali Imran, qiyam ketiga An-Nisa, qiyam keempat Al-Maidah. Qiyam pertama tu, qiyam pertama baca Baqarah. Rakaat tu ulama kata qadar mana nak panjang tak? Hampir-hampir tempoh Baqarah. Lepas tu kan bangun baca pula Fatihah, baca Ali Imran pula. Rakaat tadi nak qadar mana? Qadar Ali Imran. Faham?
Maknanya rokok tadi pun lama kok. Faham? Lepas tu naik rakaat kedua baca An-Nisa. Rokok tu lama mana? Qada-qada surah An-Nisa. Qiyam baca Al-Maidah. Rokok Al-Maidah. Beri salam tengok belakang ada seorang. Jelah. Ni sunat dia. Wal jahru fil qamar, dan dia baca jahar pada sembahyang. Sujud pun sama kah? Qada surah. Wal jahru fil qamar, dan juga jahar pada sembahyang gerhana, yakni khusuf qamar, bulan, gerhana bulan. Wal israr fil kusuf, dan juga baca perlahan pada sembahyang kusuf. Baca. ثم يخطب الإمام خطبتين أو واحدة ويحث فيهما على الخير Baca berapa? ويفوت الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس والخسوف بالانجلاء وبطلوع الشمس لا بالفجر ولا بغروبه خاسفا وإذا اجتمعا صلوات خاف فوتها قدم الفرض ثم الجنازة ثم العيد ثم الكسوف وإن وسع الوقت قدم الجنازة ثم الكسوف. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Summa yakhtubul imam, kemudian sudah sembahyang gerhana tu, sunat tu imam berkhutbah, tak wajib, sunat je. Yakhtubul imam khutbatain, dua khutbah, aw wahidah, ataupun satu khutbah. Nak dua khutbah boleh, nak satu khutbah pun boleh. Tapi atas sebahagian besar ulama kata mesti dua khutbah kau. Tapi sini ada khilaf dah. Sini ada khilaf. Ada kata dua, ada kata satu pun boleh. Dua tu memang sepakat boleh. Satu berlaku khilaf. Apa maksud satu? Yakni tak ada yang memisahkan, tak ada duduk langsung. Wa yahussu fihima 'alal khair, dan dia mendorong, dia mengkhususkan pada keduanya dua khutbah tadi 'alal khair. Dalam khutbah tu dia kena ajak orang buat benda baik. Wa yafutul kusufu bilinjila wa bighurubis syams. Luput al-kusuf, gerhana matahari, bilinjila. Apa maksud injila? Injila ni gerhana selesai. Tu maksud injila. Gerhana selesai maknanya tak bertemu dah, selesai, cerah dah langit. Atau wabi ghurubis syam, ataupun dengan tenggelangnya matahari. Tenggelang matahari pun batal juga. Contoh, gerhana bulan, gerhana matahari berlaku dekat-dekat dengan nak garik dah. Kita pun nak semayang, tiba-tiba dah adang benda-benda, tenggelang dah matahari. Kata ulama, tak sah dah. Tapi kalau tengah-tengah semayang, tiba-tiba gerhana sudah, guana ulama kata selesaikan. Tapi kalaulah baru nak buat, tiba-tiba gerhana sudah ataupun habis waktu, maka ulama kata tak boleh buat. Yalah. Wal khusufu bilinjila wa bitulu'is syams, dan juga khusuf, gerhana bulan, bila lupuk tu bilinjila, selesai gerhana. Wa bitulu'is syam, dan timbulnya matahari. La bil fajri, tidak luput dengan semata-mata fajar. Contoh, masuk waktu subuh. Luput tak lagi? Tak luput lagi. Dia mesti timbul matahari. Wala bi ghurubihi khasifan, dan bukan juga kerana ghurub. Ghurub ni benda, malam tu gelap. Gelap sebab apa? Sebab awang. Jadi gerhana tu tertutup kerana awan. Maka ulama kata luput tak? Tak luput. Jelas. Wa idza jtama'a, ni masalah baru. Wa idza jtama'a salawatun khafa fautaha, sekiranya berhimpun sembahyang. Ni mayang banyak. Ada fardu, ada sunat pula macam-macam. Baik, sekarang ni maka kita nak dahulukan mana? Khafa fautaha, dia bimbang untuk luput. Bimbang luput sembahyang. Maka qaddamal fardha, didahulukan sembahyang fardu. Sama ada fardu tadi fardu ain ataupun fardu dengan sebab nazar. Yalah. Summal janazah, kemudian sembahyang jenazah.
Summal Eid, kemudian sembahyang raya. Summal Kusuf, kemudian sembahyang gerhana. Hak ni ulama buat masalah lah. Kita ikutlah sembahyang benda beripung pun. Kalau takut lupa waktu, kena dahulukan dulu sembahyang fardu. Kalau tak bimbang. Wa in wasi'al waktu, sekiranya luah waktu, qaddamal janazah, maka didahulukan sembahyang jenazah. Kupulah apa sahaja jenis sembahyang pun, kalau waktu masih luah, maka kena dahulukan sembahyang jenazah. Alal mutlaq, atas mutlaq, atas umum. Summal kusuf, kemudian sembahyang kusuf gerhana. Summal kusuf, kemudian sembahyang gerhana. Tapi sembahyang gerhana tadi ulama kata kena buat sembahyang gerhana hak ringkah sahaja. Sembahyang gerhana tadi, sembahyang gerhana hak ringkah. Kemudian kita pun sembahyang fardu, baru sembahyang fardu. Sebab fardu dua waktu ada kan? Baru sembahyang fardu. Ataupun kalau nak buat sembahyang raya, inilah. Sembahyang raya. Contoh, berlaku gerhana pagi raya. Kemudian ada jenazah, ada 3, gerhana, raya, jenazah. Maka dahulukan jenazah alal mutlaq. Sebab apa? Sebab hak atas jenazah. Kemudian mayang gerhana. Sebab apa? Gerhana takut lupa. Kemudian mayang raya. Tapi ulama kata khutbah gerhana tadi, jangan khutbah lalu lepas gerhana. Khutbah bila? Lepas mayang raya. Gabung sekaligus lalu. Bila tak? Gabung sekali di antara dua khutbah bagi dua semayang ni. Faham? Wa yusalluna li nahwi zalazil was-sawa'iqi munfaridin, dan sembahyang seumpama gempa bumi dan juga sawa'iq ni benda halilintar, peti ribut, halilintar orang panggil tak? Munfaridin, secara bersendirian. Itulah. Baik, masuk masalah baru, sembahyang istisqa. Sembahyang istisqa ni benda, iaitu sembahyang minta hujan. Ia sebenarnya kata para ulama, kita ni apabila berlaku kemarau, hujan tak turun, sumber air kekurangan, bukan terus kepada istisqa. Ulama kata kena buat benda. Pertama sekali kita doa dulu. Apa sahaja, bila-bila masa saja, banyakkan berdoa. Kemudian doa selepas semayang ataupun selepas mana-mana ketaatan yang kita buat. Lepas baca Quran, lepas majlis ilmu, berdoa. Ataupun ulama kata selepas daripada khutbah Jumaat. Kemudian kalau dok juga, barulah solat istisqa secara khusus. Faham? Maka solat istisqa adalah solat kerana bersebab. Bila solat tu kerana bersebab, maka hilang sebab. Tidak ada sebab, maka tidak boleh menunaikan solat ini. Air ada, tak berlaku kemarau pun, hujan lelat ada, tiba-tiba nak buat istisqa. Apa hukum? Kata ulama, tak sah mayang ni. Itulah. Babu solat istisqa. Bab pada semayang istisqa, semayang minta hujan. Wa yusannu, ويسن الاستسقاء بالدعاء خلف الصلاة وفي الخطبة الجمعة والأفضل أن يأمر الإمام الناس بالبر وصوم ثلاثة من الأيام ويخرجون في الرابع صياما إلى الصحراء بثياب بذلة متخشعين. Baik. Wa yusannu, dan disunatkan al-istisqa'u, minta hujan. Al-istisqa' ni semata-mata minta hujan. Minta hujan tu benda berdoa, dengan berdoa. Ni cara pertama. Semata-mata doa, duduk saja-saja doa, ya Allah, minta turunlah hujan sianglah kepada kami. Kemudian berdoa. Kemudian khalfas salah. Asal tadi doa saja-saja. Lepas tu doa pula selepas semayang. Doa lepas semayang tu apa sajalah, lepas mayang, lepas buat ketaatan, apa sahaja ketaatan yang kita buat, kita pun minta. Wa fil khutbatil Jum'ah, kemudian lepas mayang Jumaat, lepas khutbah Jumaat, tengah-tengah doa kedua khutbah Jumaat tu, doa minta hujan. Sebab Nabi SAW buat.
Kemudian kalau tak juga baru sembahyang istisqa. Bila nak sembahyang istisqa ni baru nak terang cara. Wal afdalu, maka afdal. Afdal dia ni kalau nak buat cara 3 ni, nak minta turun hujan. Nak minta turun hujan. Wal afdalu, dan yang afdal, an ya'mural imamun nasa bil birri, menyuruh akan imam. Imam di sini, imam manusia, imam di sini siapa? Iaitu pemerintah. Sama ada Perdana Menteri ke hak berkait dengan itulah hak dan kuasa dia. An-nasa bil birri, suruh manusia buat baik. Suruh manusia. Tapi ulama kata sebelum pemerintah suruh rakyat buat baik, pemerintah kena buat baik dulu, sedekah apa semua. Kemudian pemerintah wasaumi salasatin minal ayyam, dan pemerintah kena suruh rakyat puasa 3 hari. Dia asal puasa 3 hari ni sunat, tapi oleh kerana pemerintah suruh, maka ketika itu puasa tadi jadi wajib. Bila puasa jadi wajib, maka hukum-hukum dia kembali kepada hukum-hukum puasa. Iaitu benda, kena memalangkan niat, tak boleh niat lepas subuh. Ni faham? Sebab puasa tu jadi puasa fardu. Sebab apa puasa tu puasa fardu? Kerana kerajaan suruh. Bagi siapa? Bagi orang yang ada kemampuan dia wajib puasa. Sebab kerajaan suruh. Asal hukum puasa tu sunat aja. Tapi bila kerajaan buat suruh, buat keluar arahan, maka jadi wajib. Wa yakhrujuna fi rabi'i siyaman ila as-sahra, dan mereka ni keluar beramai-ramai pada hari keempat. Siyaman, dalam keadaan puasa. Maksud gua ni sini, mula-mula puasa 3 hari. Hari keempat dia keluar tu dalam keadaan puasa dah, dalam keadaan puasa. Tapi keluar tak di hari keempat dalam keadaan puasa, ke mana? Ila sahra, pada tanah lapang. Kepada tanah lapang, bisiyabi bizlah, dalam keadaan pakaian bizlah. Apa maksud bizlah? Kita sebut tadi, pakaian pekerjaan. Pakaian hak biasa, bukan nak berhias, bukan nak comel-comel sangat. Sebab apa? Tak patut seorang hamba sekarang ni nak minta tolong dengan Allah Ta'ala ni. Mutakhasyi'in, hal keadaan mereka itu semuanya khusyuk nak minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yalah. Wa bil masyayikhi was-sibyani wa bahaim, dan juga keluar juga tu siapa? Al masyayikh. Siapa masyayikh? Orang yang tua-tua. Kalau kita tengok dalam syarah-syarah, ulama-ulama kata tua di sini tua yang teramat-amat tua. Orang tua-tua sangat pun tubik. Sebab apa? Sebab Nabi kata orang tua-tua ni dia akan dapat pertolongan Allah Ta'ala siang. Bahkan kalau tengok dalam kitab-kitab fiqh, dia kata syuyukhun ruku'un, orang tua-tua hok bokok-bokok, buat apa? Buat keluar belaka. Wasibyan, dan juga kanak-kanak waktu bik belaka. Wal bahaim, dan juga binatang ternakan, kupur belaka di tengah-tengah padang. Kupur belaka tengah-tengah padang. Tapi ba'da ghusli wa tanzif, sebelum daripada keluar beramai-ramai bersama dengan orang tua, kanak-kanak haiwan tu, sunat dulu dia mandi. Mandi benda ni, mandi untuk solat istisqa. Kita sebut dah kan, nak pergi sembahyang solat sunat istisqa, sunat mandi kan. Wa tanzif, dan dia membersihkan pakaian-pakaiannya. Wa yusalluna rak'ataini kal'idi bitakbiratihi, maka dia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang istisqa ni seperti sembahyang 2 rakaat, seperti sembahyang raya. Apa maksud sembahyang raya? Bitakbiratihi, bersama dengan takbir-takbirnya. Rakaat pertama takbir 7, rakaat kedua takbir 5, sama sutik-sutik. Pada di antara takbir tu ada zikir-zikir, sama. Kaifiat semayang dia sama seperti semayang raya. Yalah. Wa yaktubu khutbataini aw wahidan wa ba'daha afdal, dan dia khutbah dengan 2 khutbah. Ataupun 1 khutbah. 2 khutbah boleh, 1 khutbah boleh. Kata ulama, tapi ulama kata yang lebih aujah 2 khutbah. Boleh dia nak buat selepas semayang boleh, sebelum semayang boleh. Tapi wa ba'daha afdal, selepas daripada semayang hak tu afdal. Lepas semayang dah gerhana sembahyang dah istisqa, baru khutbah, hak tu afdal. Takbir dalam khutbah sama. Sama. Sebab dalam khutbah ni lepas ni.
Wastaghfarallah badalat takbir. Dia istighfar ganti takbir. Kan dalam khutbah raya, kita takbir 9 kali khutbah pertama, 7 kali khutbah kedua. Tapi dalam solat istisqa dak ganti dengan astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pada baru khutbah. Sunat ganti. Wa yad'u ila al-ula jahran, dan dia berdoa. Siapa ni? Tok Khatib. Fil ula ay fi khutbatil ula. Pada khutbah yang pertama jahran, secara jahar. Khutbah pertama doa secara jahar. Bahkan ulama kata ketika khutbah kedua pun sunat jahar kok. Sama je. Khutbah pertama, khutbah kedua. Wastaqbala qiblata ba'da sulusil khutbati wasaniyati. Dan ketika dan dia menghadap kiblat, asalkan khutbah menghadap kepada jemaah. Masa khutbah dia menghadap jemaah. Lepas tu khutbah, lepas tu dia doa, sambil-sambil khutbah tu hidup doa, sambil-sambil khutbah hidup doa, lepas tu dia duduk. Naik khutbah kedua, maka dia pun khutbah. Kemudian ba'da sulusil khutbatil saniyah, selepas 1/3 daripada khutbah kedua, dia pun pusing daripada ngadap jemaah kepada ngadap kiblat. Pusing ngadap kiblat. Lepas tu dia buat benda, wa hawwala al-imamu wan nasu siyabahum hina izin. Diubah imam dan manusia pakaian mereka ketika itu. Ketika mana? Ketika tu imam berubah untuk ngadap kiblat. Kita kan asal dia pakai duduk gini. Ni pakaian. Ngadap khutbah, duduk. Naik khutbah kedua, khutbah. Sampai 1/3 dia pun pusing. Sunat dia palingkan. Apa maksud palingkan? Hak kanan wak gi kiri, hak kiri wak gi kanan. Hak atas wak gi ke bawah, hak bawah wak gi ke atas. Pusing. Ataupun dia wak gini. Tok Khatib khutbah gini. Baik, hak kanan wak gi kiri. Kemudian hak bawah tadi wak naik ke atas, hak atas wak naik ke bawah. Jelas. Semua. Bukan setakat imam je hak sunat ngadap kiblat. Hak lain memang semua ngadap kiblat ke dah. Tapi ni pakaian ni semua tukar. Tapi bukan tukar belaka lah, jubah dak cat apa semua tu dak nah. Qada-qada hak boleh buat. Ketika mana? Hina izin. Ketika mana? Ketika tu imam paling untuk ngadap kiblat. Wa balagha fiha, dan mubalaghah, berlebih-lebihan. Fiha ay fi khutbatis sani, pada khutbah yang kedua, fi du'ai sirran wa jahran. Mubalaghah, berlebih-lebihan ketika khutbah yang kedua itu, yakni ketika ia paling tu dengan doa secara sir ataupun jahar. Maka hak inilah disebut kalau kita baca dalam hadis, Nabi doa sampai akak tiup, sampai akak tangan tinggi, sampai nampak tiup Nabi hak putih. Sebab apa? Masa ni masa paling ni. Summa istaqbalanna, sudah dia berdoa apa semua, ngadap kiblat, doa apa semua, kemudian paling mula kepada manusia. Jelas. Baik, cuma ada satu masalah orang tanya. Baik. Contoh, berlaku. Suruh puasa belaka. Kerajaan suruh puasa belaka. Tiba-tiba hari ke-4 tubik nak pergi padang, hujan turun. Baik, sunat tak sembahyang istisqa? Kan tadi kita kata kerana bersebab kan. Ulama kata maka ketika itu tak boleh dah sembahyang istisqa, tapi sembahyang dia sembahyang tanda syukur. Jadi sembahyang sunat mutlak. Kalau cerita hari ketika tu turun macam sembahyang ada dah. Dah. Dah sembahyang tu. Semua. ويسن أن يظهر غير عورته لأول مطر السنة. Dan disunatkan ni masalah baru ni. Ni tapi cuma ada kaitan sebab ia terang masalah solat sunat istisqa minta hujan
Pelai-pelai cerita bab semayang minta ujang, dia cerita sikit benda kait dengan ujang. Faham? Kalau nak ujang kan ada guru apa semua, maka apa kaitan hak tu dia cerita sikit-sikit. Wa yusannu, hak ni dak kait pun dengan ujang masa turun lah. Wa yusannu, dan disunatkan an yuzhira, bahawa dia menzahirkan. Zahirkan dia ghaira auratihi, selain daripada auratnya. Li awwalil matari sanah, pada hujang awal tahun. Hujang mula-mula hak tahun tu. Sunat dia zahirkan, dia pergi tu buka biar kena badan dia. Sebab apa? Tanda syukur, tanda gembira. Wa yaghtasilu wa yatawaddaa fi sail, dan juga dia mandi dan berwuduk apabila ada air hak mengalir. Ada kita mana? Ni lokan. Jalan ah. Dak lah, maksudnya air hak suci lah, air suci. Kan bila banjir kan. Kan kapung-kapung kan bila hujan banjir. Fa in lam yajma'huma, sekiranya tak mampu untuk kita kumpul sekali mandi dengan wuduk, falyatawadda, maka pergi wuduk dah. Maka berwuduk. Wa yusabbiha, dan bertasbih, lirra'di wal barki, dan bertasbih kerana guruh, wal barki, dan kerana kilat. Bunyi kilat tasbih subhanallah. Kalau guruh bunyi subhanallah. Yalah. Bahkan kalau dalam kitab-kitab dia akan sebut riwayat hak Ibnu Abbas daripada Ka'ab, iaitu khusus baca dia subhanaman yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, 3 kali. Faham? Wala yutbi'uhu basarahu, dan tidak diikut, jangan diikut. Ya, asalnya la ni tidak, tapi maksud janganlah. Jangan diikutnya mata, jangan diikutnya peti, basarahu, matanya. Maksud mana? Kita duk tengok kilat. Jangan tengok. Wa yaqula inda nuzulil matar, dan dia kata ketika turunnya hujan mula-mula turun, sunat dia berdoa, Allahumma sayyiban hani'an, Allahumma sayyiban hani'an wa sayyiban nafi'an. Doa. Wa ba'dahu, ay wa ba'dal matar, selepas hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Jelah. Kalau awal mula-mula nak hujan tu, hujan mula turun, Allahumma sayyiban hani'an wa sayyiban nafi'an. Kemudian bila hujan berhenti, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Jelah. Wa inda tadarruri bi kasratil matar, dan dia berdoa ketika mudarat dengan banyaknya hujan. Ni doa ni Nabi pernah baca ni. Sebab apa? Masih ada seorang sahabat bila berlaku kemarau, dia minta doa supaya Nabi doa. Nabi pun doa. Bila Nabi doa, turun lebat selebat-lebatnya, habis rumah. Kalau rumah dengan tanah liat apa semua, habis rumah rosak. Maka dia minta pula doa dengan Nabi supaya jangan hujan ni. Maka Nabi pun doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Jelah, ni doa pakat ngapa lah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, sabburrih, cela angin. Ya, ada riwayat hadis Nabi marah cela angin. Ada riwayat Nabi marah cela ayang. Ada juga kokokan ayang. Sabuddik. Ada juga. Alah dah. Faslun, fasal baru. Fasal dia ni. Fi tarkis solah, pada meninggalkan semayang. Baca. Faslun fi tarkis solah. Man jahada wujubal maktubah kafar. أو تركها كسلا أو الوضوء أو الجمعة وصلى الظهر فهو مسلم. ويجب قتله بالسيف بعد الاستتابة إن لم يتب. Baik, ni bab baru. Wa man jahada wujubal maktubati, siapa yang ingkar tentang kewajipan maktubah, semayang fardu 5 waktu, kafar, kafir orang ingkar tentang kewajipan semayang 5 waktu, ini berlaku ijma' di kalangan para ulama, tak ada khilaf dengan masalah ni. Wa au tarakaha kasalan, ataupun dia tinggal kerana malah, awil wudu, ataupun kerana wudu, awil jumaah, ataupun dia tinggal tu jumaat,
Wa shalla zuhran, sekalipun dia sembahyang zuhur, fahuwa muslim, dia maka dia kekal muslim, tapi muslim yang fasik. Baik. Masalah tinggal secara ingkar, dak ingkar kewajipan sembahyang, maka dia kafir menurut 4 mazhab. Tak ada khilaf. Tapi kalau kerana malas, kalau ingkar kafir 4 mazhab tak ada khilaf. Tapi kalau kerana malas, maka hak tu ulama berselisih pendapat. Mazhab Syafi'i berpendapat hukumnya masih lagi Islam. Hukumnya masih lagi Islam. Namun hukumnya fasik. Wajib suruh bertaubat. Itulah, wajib suruh bertaubat, dipenjara, kerajaan kena takak, dan dipenjara dan disuruh bertaubat. Faham? Wa yajibu qatluhu, dan wajib bunuhnya nya muslim tak dia. Muslim hak fasik, hak tinggal semayang. Tu balik pada muslim tu. Muslim hak tinggal semayang tanpa sebab. Wajib atas apa ni? Wajib atas pemerintah. Wajib atas pemerintah. Qatluhu, membunuhnya, membunuh orang Islam tak dia. Bisayfi, dengan pedang. Ba'da istitabati, selepas suruh bertaubat. Illam yatub, dan dia tak bertaubat. Wajib kerajaan takat suruh taubat. Kalau tak mau taubat juga, maka hukum bunuh. Kalau mazhab Syafi'i, hukum bunuh di atas dasar dia ini tinggal semayang, maka boleh tanam lagi kubur orang Islam sebab dia masuk Islam. Ada pun mazhab lain, kerana dia sudah kafir, maka dia bunuh, kerana murtadnya, maka tak boleh tanam dah kubur orang Islam. Yalah. Bukan faslun, babul janair, babul janaiz, bab pada menyatakan semayang jenazah. Bab mayang jenazah ni insya-Allah kita akan baca esok dan kita akan perhabiskan esok. Insya-Allah lusa kita masuk dah bab zakat. Banyak dah kita baca ni muslim-muslimat. Dah banyak mana dah ni insya-Allah. Babuz zakat. Mayang ni pun, bab mayang jenazah ni pun, kalau anda nak hurah panjang, pagi esok boleh habis. Tapi niatnya nak hurah panjang. Niatnya nak panjang lah sikit. Tapi kita tengok keadaan lah, tengok keadaan. Kalau dam kita masuk bab zakat esok, kita masuk bab zakat sikit esok. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan? Kalau tengah sembahyang hujang, adakah kena sambung khutbah? Tak, khutbah lah. Khutbah tu sunat lah, tak wajib pula kain, tak apa. Berpaling pada 1/3 khutbah khas buat doa saja atau walau tengah khutbah? Tak, dia paling itu kerana untuk berdoa. Khas untuk berdoa masa tu. Kalau doa biasa-biasa mah tu tak ada masalah. Doa tengah-tengah khutbah tamu tu dah yang paling. Doa masa khutbah kedua sunat paling. Sebab Nabi Nabi paling masa tu. Soalan. Ada dah. InsyaAllah kita temu pula esok hari. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.